Baik, setelah itu kami akan terus sulamkan laporan berita kami berkenaan PRU15 dengan analisis data juga. Apa sentimen pengundi terhadap ahli politik ketika ini dan apa isu yang penting bagi mereka? Hari ini kita fokus di Bangi tetapi ini adalah dapatan untuk seluruh Malaysia. Rakan setugas Naila Huda sedia dengan data terbaru di set touchscreen Astro Awani. Data ini daripada Merdeka Center. Naila, apa kata tinjauan terbaru? Ya Luqman, apabila Luqman berada di lokasi on ground sekarang di Bangi untuk Luqman fahami bagaimana sentimen pengundi di sana, mungkin menarik juga untuk kita bandingkan pandangan mereka dengan sentimen rakyat Malaysia secara keseluruhannya menuju ke PRU15. Kalau kita nak melihat kepada kajian oleh Merdeka Center, Malaysia's Upcoming Elections, The State of Play yang baru saja dijalankan pada Oktober lepas ke atas 1,209 responden, kebanyakan di kawasan bandar, 62% di bandar dan 38% di pinggir ataupun di luar bandar. Kita nak lihat apa sebenarnya isu paling penting bagi mereka kerana kita perlu fahami sentimen rakyat, khususnya isu-isu utama rakyat. Seperti mana yang Luqman cuba fahami dalam kalangan penduduk di Bangi, kalau kita nak lihat dalam kalangan responden Merdeka Center ini, apabila ditanya apa masalah nombor satu negara sekarang, majoriti responden 74% bersetuju ekonomi adalah masalah utama dengan hanya 3% yang rasa isu politik itu isu paling utama. Sama juga dengan isu perkauman, isu kepimpinan, hanya 3% dan hanya 1% yang rasa isu pembangunan dan isu infrastruktur adalah masalah utama negara sekarang ini. Jelas paling tinggi isu ekonomi 74%. Tapi bagaimana pula sentimen rakyat terhadap pemimpin-pemimpin politik? Ini antara yang tersenarai dalam tinjauan Merdeka Center, 1,209 individu atau responden di seluruh negara. Kalau kita lihat antara pemimpin yang tersenarai, 3 daripadanya juga merupakan calon Perdana Menteri yang sudah pun diketengahkan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, calon BN, Datuk Seri Anwar Ibrahim, calon Pakatan Harapan PH dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, calon bagi Perikatan Nasional. Tapi tinjauan ini juga melihat kepada 2 lagi pemimpin politik, terutamanya pemimpin UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Muhammad Hassan ataupun lebih dikenali sebagai Tok Mat. Kalau kita nak lihat carta yang disediakan ini, garisan biru menandakan rasa berpuas hati. Yang merah rasa tak puas hati ataupun sentimen yang negatif. Kalau kita nak mulakan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sentimen rata-ratanya positif dan seimbang. Ini bermula daripada Mei 2020. Dan garisan ini kekal seimbang rata sehinggalah beliau menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau kita lihat rasa tak puas hati itu mula meningkat pada Mac di sini. Meningkat lagi pada Jun sehinggalah ke Julai lalu. 59% tertinggi pada Julai 2022. Dan antara faktor yang mungkin boleh jelaskan rasa tak puas hati ini, kalau kita melihat kepada keadaan ekonomi, kadar inflasi khususnya meningkat di seluruh dunia sejak perang Ukraine dan Rusia yang bermula kira-kira Februari lepas. Dan susulan itu, kita tahu harga barang, harga makanan seluruh dunia meningkat, terutamanya di Malaysia juga. Sentimen kalau kita lihat mula seimbang sedikit selepas itu, sebelum meningkat balik pada Oktober 2022, sebulan yang lepas, mungkin dikaitkan dengan pengumuman pembubaran parlimen yang kita tahu ada ramai pihak yang tidak bersetuju dengan keputusan untuk membubarkan parlimen pada hujung tahun ini. Itu bagi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kalau kita nak bandingkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, rata-rata seimbang, ada yang puas hati, ada yang tak puas hati. Tapi ada sedikit peningkatan pada November 2020. Kalau kita lihat di sini, rasa tidak puas hati meningkat sehingga 61%. Mungkin berkaitan dengan beberapa isu atau krisis politik yang berlaku ketika itu. Tetapi kalau kita nak lihat secara keseluruhannya, tak banyak beza. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, sangat tinggi rasa berpuas hati responden terhadap kepimpinannya. Mungkin pada awal kepimpinannya iaitu pada Mei 2020, kalau kita nak bandingkan dengan pemimpin lain, ini yang tertinggi, 93% yang berpuas hati. Tapi angka itu terus menurun sehinggalah beliau letak jawatan pada Ogos 2021. Terus menurun. Tapi kalau kita lihat sentimen terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin kembali positif selepas beliau letak jawatan. Mungkin ada kaitan, itu antara faktor yang boleh kita kaitkan. Kalau kita nak bandingkan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi,
Rata-rata responden menyatakan rasa tidak puas hati itu lebih tinggi berbanding dengan rasa berpuas hati. Memang jelas ada perbezaannya. Antara yang tertinggi 76% pada Ogos 2021. Di sini 76% agak tinggi, mungkin dikaitkan selepas beliau menarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu, dan rasa tidak puas hati ini meningkat semula pada Oktober. Kalau kita lihat apabila dikaitkan juga mungkin sama seperti Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bagi Datuk Seri Zahid Hamidi meningkat 72%, mungkin dikaitkan dengan pembubaran Parlimen. Dan sebelum kita berakhir, kita lihat sedikit juga kepada Datuk Seri Muhammad Hassan ataupun Tok Mat, yang mana sentimen rata-ratanya juga seimbang, rasa berpuas hati dan tak puas hati itu tak banyak beza, rata-ratanya dalam lingkungan 40-30% itu. Mungkin ini memandangkan beliau tidak berada dalam kabinet atau tak pegang sebarang jawatan dalam kerajaan. Jadi kalau kita nak lihat sentimen rakyat itu tidak begitu signifikan kalau kita nak bandingkan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang pernah bagi Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah menjadi Perdana Menteri, dan ketika ini Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Caretaker Government. Kita dapat lihat banyak perbezaannya sentimen rakyat berpuas hati atau tidak berpuas hati. Itu antara faktor yang kita perlu lihat dalam melihat kepada pola pengundian rakyat, sentimen pengundi menuju ke PRU 15, dan tentunya ini antara perkara yang Luqman akan bincangkan juga bersama dengan pengundi-pengundi di Bangi selepas ini untuk melihat bagaimana tinjauan ataupun sentimen mereka menuju ke PRU 15, terutamanya apabila Bangi itu menjadi salah satu kerusi tumpuan.